Segala benda dalam buku ni kau jangan buat di rumah. Kau jangan buat dengan kawan-kawan kau, okey? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Kita bertemu lagi dalam resensi yang seterusnya. Okey, hari ni kita nak resensi satu buku yang udah wishlist daripada dia mula diterbitkan. Udi dah lama tengok dia, tapi Udi macam tak apalah, one day tiba-tiba BTS sending me this book. I was very surprised and thank you so much to BTS. Thank you so much. Udi suka buku ni, okey? Siri Puaka dari Siri Puaka kantin sekolah. Disclaimer, Udi takkan buat review dalam keadaan yang seram. Sebab apa? Udi takkan cerita sinopsis yang begitu detail lah tentang cerita ni. Sebab kalau benda ni cerita hantu pun, dia takkan cerita hantu. Dia akan cerita hantu yang seronok. Macam tu. Next time aku cuba untuk bagi seram. Tapi kali ni aku memang tak nak cerita part hantu dia. Sebab apa? Kau baca sendiri. Part hantu dia best. Kau kena baca part hantu dia. Aku tak tahu kenapa aku senyum. Mungkin sebab aku suka cerita hantu kan. Okay, buku ni secara umum, secara generalnya lah, dia mengisahkan tentang seorang budak SPM, nama dia Atirah. Dan aku suka watak Atirah ni. Dia ni adalah seorang yang pendiam tau. Dia pula selalu kena bully. Dia akan ada stres. Bila dia stres, dia akan macam pendam, pum, macam tu lah kan. Kebanyakannya macam tu lah. Kalau orang yang pendiam dan pendam. Kalau orang setakat dia pendiam dan introvert, itu cerita lain. Ni aku nak cerita tentang orang yang pendiam dan pendendam. Okay. Jadi satu hari Atirah ni dia kantoi buat kesalahan di asrama. Kesalahan dia ialah membawa diary. Okey, orang yang tangkap dia bawa diary ialah best friend dia sendiri. Kau dapat bayangkan tak, kau ni tak ada kawan, lepas tu kau kena tangkap oleh kawan baik kau sendiri. Kau akan rasa macam tak guna betul kau. Kau akan rasa macam tu. Lepas tu yang semak diary tu ialah Cikgu Amran. Cikgu disiplin kau tak silap aku. Cikgu Amran ni, kalau kita fikir logik lah kan, kenapa? Why on the earth muncul ni orang nak buang sekolah semata-mata awak bawa diary, awak kena buang? Tak wujudnya. Bukan tak wujudnya, macam apa masalah aku bawa diary kau nak kena kisah? Jadi bila aku baca part dia kena buang semata bawa diary tu, aku fikir, ke sebab dalam diary tu dia pernah cerita yang dia pernah buat hubungan dengan kawan dia ke, atau dia pernah kena rogol ke, perasaan punya plot tu macam tu lah. Tapi macam ya ke? Jadi rupa-rupanya ya kawan-kawan, dia punya ada lebih daripada itu. Jadi aku kata suka kan. Okey, dia perangai dia Atirah dah dikira orang tak jahat sebenarnya. Tapi aku suka sebab dia detail dalam perancangan dia. Okey, ini part yang aku suka Dia sangat detail. Dia dendam. Aku suka, tapi kau jangan buat tau. Kau jangan buat ke orang, ni bahaya. Segala benda dalam buku ni kau jangan buat di rumah. Kau jangan buat dengan kawan kau, okey? Jadikan dia sebagai pengajaran. Kenapa aku suka ialah dari segi dia plan, dia punya gerak kerja tu sangat bagus. Kan kalau cakap kan je spoiler. Dia nak buat onar kat kawan-kawan dia. Sebab apa? Sebab tak puas hati. Dan disebabkan dia nak buat onar, dia buat research yang berkaitan dengan buah sekolah. Nama sekolah tu SK Tebuk. Dekat SK Tebuk tu dulu rupanya pernah berlaku satu kejadian yang memang orang tak suka. Kejadian dia macam ni lah senang cerita dia. Satu hari ada makcik-pakcik kantin ni, dia ada anak. Anak dia tu mati keracunan sebab makan betik. Lah sudah, kenapa pula dengan betik? Betik tu kan jatuh kan. Kebetulan time betik tu jatuh ke, betik tu ada kat atas tanah, adalah macam pekebun pergi spray racun serangga. Jadi bila racun serangga, mungkin budak tu pun tak basuh betik tu elok kan. Dia pun makan, dia pun keracunan, dia pun mati. Lepas tu disebabkan beberapa faktor, pakcik dan makcik kantin ni juga dia terpaksa diberhentikan dia punya kontrak untuk bekerja di kantin sekolah tu. Jadi satu kali ni, waktu yang terakhir untuk diorang menyumbang kepada sekolah tu ialah di mana diorang akan masakkan makanan untuk berpuluh manusia yang dah ready nak pergi, bukan vacation, road trip, school trip. Ya betul, school trip. Tapi rupanya diorang letak racun. Jadi semua orang kat situ mati. Jadi si Atirah ni, dia ambil kisah daripada tu. Dan dia pula budak pandai, dia pergi extract untuk buat planning dia sendiri. Dan favourite subjek dia ialah chemistry, ilmu kimia dia untuk dia punya gerak kerja. Tapi haram ya, kerja ni haram. Jadi itulah sedikit sebanyak lah tu sinopsis tentang cerita ni. Jadi ending dia tu, dia akan balas dendam kat kawan-kawan dia dengan cara yang sama dengan apa yang dia buat research yang berlaku di SK Tebuk. Aku buat. Part itu bagus. Tapi ingat ya kawan-kawan, jangan buat ini di rumah.
Kalau kita nak buat sesuatu, kita kena buat sungguh-sungguh. Kecuali untuk buat kejahatan tu tak boleh. Okay, selesaikan dengan cara yang dapat menyelamatkan semua orang. Tahu? Tentang apa lagi aku suka tentang buku ni cara dia cerita tentang makanan tu sedap. Sebab bulan Ramadan tak. Tapi cara dia cerita tu sedap. Dia detail tapi tak begitu detail dan tak begitu berat. Cerita ni ringan sebenarnya. Tentang cara dia cerita keadaan mayat selepas dibunuh tu. Saya setuju. Dia ajar kita untuk berfikir tau. Dia bukan sekadar plot twist yang plot twist tak. Kalau plot twist macam apa yang aku dah cakap awal tadi tu. Punya satu reason yang besar kenapa dia terpaksa dibuang sekolah kan. Yang tu. Kita sebagai pembaca automatik aku rasa semua orang akan berfikir tentang tu yang paling utama. Kenapa dia kena buang? Apa isi kandungan diary tu? Macam tu. Sebab penulisnya sendiri dia ada beberapa kali tentang diary tu. Jadi nampaklah benda tu memang adalah punca kepada segala-galanya. Aku suka. Dan lepas tu, lagi satu benda aku suka. Ada misteri yang tak terungkai ni akhir cerita ni. Sebab yang lain-lain tu, cerita penuh kau kena baca. Cerita penuh kau nak nampak hantu, kau tak harus tu. Kat sini memang tak ada hantu, tengah-tengah terbenderang. Tak ada hantu. Misteri yang terakhir dalam buku ni ialah, lepas si Atirah ni dah buat Ona, pada settle apa yang nak buat kerja tu kan, dia pergi gantung diri dia. Tapi persoalannya, dekat sekitar dia tu, tak ada kerusi. Ingat tau, tak ada kerusi. Jadi kita dah macam... Jadi adakah yang sebenarnya yang tolong Atirah untuk bunuh diri ialah hantu daripada SK Tebuk tu? Okay, jadi itulah dia. Sebelum ni udah selalu je lah baca cerita hantu yang memang hantu. Cerita ni pada dia tak begitu hantu, tapi udah suka. Sebab dia suruh kita berfikir. Dia macam aku takkan tulis semua benda, kau kena fikir sikit. Macam tu. I suka. Thank you so much for PTS. Dan terima kasih juga kepada Encik Khairul Nizam. Terima kasih, itu sahaja. Jumpa di episod seterusnya. Assalamualaikum. Bye.